Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini kita masih lagi diberikan oleh Allah kesihatan dan keafiatan untuk dapat kita menyambung semula bagi tadabbur kita menerusi suratul Waqi'ah. Dan insya-Allah kita akan menyambung kembali iaitu pada ayat yang ke-55 ya. Baik. Saya akan baca pada ayat 55 sehinggalah kepada ayat yang ke-62 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. Sadaqallahul Azim. Baik, kita lihat mafhum terjemahan daripada ayat yang saya bacakan, iaitu ahli neraka itu akan meminum minuman daripada air yang menggelegak panas seperti unta yang berpenyakit, sentiasa akan dahaga dan tidak pernah merasa puas. Inilah jenis-jenis azab yang disediakan untuk menyambut mereka itu pada hari pembalasan kelak nanti. Kamilah yang telah menciptakan kamu daripada tiada kepada ada, wahai golongan yang ingkar. Maka ada baiknya kalau kamu percaya akan kebangkitan kamu hidup semula pada hari kiamat nanti. Mengapakah kamu masih berdegil? Tidakkah kamu memikirkan keadaan air mani yang kamu pancarkan ke dalam rahim? Adakah kamu yang menciptakannya atau kami yang menciptakannya? Kamilah yang menentukan dan menetapkan masa kematian tiap-tiap seorang di antara kamu, dan kami tidak sesekali dapat dikalahkan ataupun dilemahkan. Bahkan kami berkuasa menggantikan kamu dengan orang-orang yang serupa dengan kamu, tetapi tidak seperti bawaan kamu, yakni kehidupan kamu, dan berkuasa menciptakan kamu dalam bentuk kejadian yang kamu tidak ketahui. Dan demi sesungguhnya, kamu telah sedia mengetahui tentang ciptaan diri kamu pada kali yang pertama, maka ada baiknya kalau kamu mengambil ingatan bahawa Allah yang telah menciptakan kamu daripada tiada kepada ada, Ia berkuasa membangkitkan kamu hidup semula pada hari kiamat kelak. Baik, jadi berikut adalah yang saya bacakan tadi berkenaan dengan terjemahan daripada ayat 55 sehinggalah kepada ayat yang ke-62.
Jadi daripada ayat 55 sehingga kepada ayat 62 tadi adalah Allah menerangkan berkenaan dengan sambungan mengenai beberapa bentuk siksaan dan azab yang Allah berikan kepada golongan ashabul masy'amah ataupun ashabus shimal. Kemudiannya Allah Subhanahu wa taala membawakan kita kepada sambungan mengenai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan manusia daripada air mani dan bagaimana Allah Ta'ala telah mengatur dan juga menetapkan kehidupan manusia itu sehinggalah ia dimatikan dan dibangkitkan semula pada hari akhirat. Baik, itu adalah berkenaan dengan tajuk-tajuk utama daripada ayat yang ke-55 sehinggalah kepada ayat yang ke-60, 62. Jadi kita akan lihat sambungan daripada ayat 55 semula sehinggalah pada ayat yang ke-62 ya. Baik. Pada ayat 55 Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang suatu gambaran. Gambaran apa? Gambaran keadaan ahli neraka itu saat ia diseksa. Diseksa dengan minuman air menggelegak al-hamim yang telah dipanaskan oleh api neraka Jahannam sehingga kepanasan yang sentiasa airnya dalam keadaan menggelegak sama ada saat ketika ia diminum sehinggalah air itu masuk ke dalam rongga mulut dan ke dalam perut ahli neraka itu pun ia masih dalam keadaan menggelegak. Baik. Cuma Allah Ta'ala cerita dekat sini, walaupun air itu panas menggelegak dan tidak berhenti menggelegaknya itu daripada saat ia diminum sampailah ke dalam perut ahli neraka, namun ahli neraka itu tetap amat kehausan sehinggalah mereka seumpama gambaran Allah sebut unta yang lapar. Al-him tu maknanya adalah unta yang sakit ya. Al-him tu merujuk kepada unta yang sakit, yang tenat, tetapi dia berada dalam keadaan yang tersangat-sangat dahaga atau tersangat-sangat haus. Maknanya dekat sini Allah Ta'ala menggambarkan kepada kita bahawasanya ahli neraka itu akan diberi minum air yang mendidih tersebut. Walaupun air itu mendidih, namun mereka akan tetap meminum air mendidih itu tanpa terputus-putus seperti tidak pernah hilang kedahagaan dan kehausannya setiap kali menikmati ataupun merasai azab air yang mendidih tersebut. Baik. Jadi itu sedikit penerangan lah. Jadi pengajarannya nak menggambarkan kita di sini bahawasanya Allah Ta'ala nak menyatakan pada ayat yang ke-55 ini iaitu bagaimana pengajaran yang pertama siksaan di dalam neraka Allah Ta'ala itu sentiasa bersifat berterus-terusan dan tiada hentinya daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Jadi dekat sini Allah nak berikan pada kita satu peringatan dan pengajaran bahawasanya siksaan dalam api neraka Allah Ta'ala itu dia siksaan yang sentiasa berterus-terusan. Siksaan yang tidak ada perhentian. Dia sentiasa berjalan dan dia sentiasa berterusan tanpa henti. Sehingga kan Allah gambarkan ahli neraka dia enggan minum air yang mendidih itu, tapi oleh kerana Allah sentiasa menjadikan mereka itu dalam keadaan dahaga. Walaupun mereka dah hilang dahaga ataupun tak hilang dahaga, tapi Allah jadikan lagi mereka tersangat dahaga. Sehingga mereka berhajat kepada minuman air. Allah jadikan mereka rasa begitu. Sehinggalah mereka tidak mendapati air yang boleh mereka minum, melainkan daripada air yang menggelegak itu tadi.
Maknanya Allah Ta'ala berkuasa menjadikan bagi ahli neraka itu sentiasa merasa dahaga. Ya, sentiasa merasa dahaga. Kenapa Allah bagi mereka sentiasa merasa dahaga? Kerana Allah Ta'ala nak kekalkan azab siksaan ke atas mereka, dan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin siksaan itu berterus-terusan berlaku ke atas mereka. Maka di sini memberikan pada kita satu pengajaran bahawasanya siksaan dalam neraka Allah ini tiada padanya istirahat, tiada padanya berhenti, ya, dan tiada padanya kerehatan, dan dia adalah siksaan azab yang terus menerus, dan ia akan sentiasa berlaku daripada satu keadaan kepada satu keadaan, walaupun minuman tersebut adalah minuman yang sama, namun ahli neraka tetap akan dahagakan minuman al-hamim itu, walaupun mereka tahu minuman al-hamim yang mendidih itu menyakitkan mereka. Sehingga kan dalam surah Muhammad, dalam Quran Allah sebut wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Allah sebut dalam surah Muhammad, bila mereka diberi minum air yang mendidih menggelegak itu, maka apa berlaku kata Allah? Faqatta'a am'a'ahum. Allah menjadikan air itu memutuskan usus-usus mereka, mengerat usus-usus mereka, sehingga kan bila mereka buang air atau qada' hajat, maka usus itu telah pun hancur keluar bersama dengan najis-najis mereka ataupun air-air kencing mereka. Maka walaupun demikian sakit dan menderitanya ahli neraka itu akan minuman al-hamim, subhanallah, Allah Ta'ala tetap menjadikan mereka menginginkan lagi meminum air itu, kerana Allah jadikan mereka dalam keadaan kedahagaan sentiasa. Walaupun mereka tahu akan akibat minuman yang panas atau minuman yang menyakitkan itu, ya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menariknya, Allah umpamakan ahli neraka ni dengan unta yang sakit. Al-him. Ini pun satu mesej pengajaran yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Ya. Kenapa Allah samakan mereka dengan unta yang sakit? Ya? Sebab unta ni, sebelum saya nak sebut pengajaran dia, unta yang sakit ni, al-him ni, unta al-him ni, dia adalah unta yang sakit pada kedua bibirnya. Sebab orang Arab bila dia panggil unta tu dengan gelaran unta al-him, bukan merujuk kepada unta tu sakit badan dia ke, sakit kaki dia ke. Al-him ni merujuk kepada unta yang mendapat jangkitan pada kedua bibirnya. Dia mendapat jangkitan pada kedua bibirnya, maknanya pada mulut dia, sehingga kan bila unta tu minum, unta yang sakit bibir ni, yang ada kulat ke ada apa sakit pada kedua bibir ni, macam kita ni istilah ulcer lah. Ya, kalau kita tengok orang yang mulut kena ulcer, biasanya kita kunyah pun pelan kan, makan pun kurang selera, makan pun pilih-pilih makan, ya, sebab kalau terkena ulcer pada bibir kita sakit, ya. Maka Allah umpamakan mereka seperti unta sakit yang menimpa penyakit itu pada kedua bibir mereka. Sebab unta yang sakit bibir ni, kalau mereka minum air, ya, kalau mereka minum air itu juga akan keluar daripada tepi-tepi mulut mereka. Mulut unta tu. Bila unta tu sakit bibir dia bengkak, bila dia minum air, maka air itu juga akan meleleh di samping tepi-tepi bibirnya. Tidak semua air tu masuk ke dalam ke dalam rongga mulutnya, ya. Selain daripada itu, dia akan minum dengan satu tegukan. Sebab unta yang haus ni, apatah lagi dia dalam keadaan sakit, bila dia minum dengan syurbatan wahidah, dengan satu tegukan. Macam kita ni kalau minum air, duduk minum gitu, tanpa kita berhenti untuk memberi ruang bernafas. Ya, berhenti untuk memberi ruang bernafas. Sebab itulah
dalam sunnah Nabi SAW, baginda juga mengajar pada kita, kalau kita nak minum air, maka Nabi kata, falyatanaffas thalathan. Kalau seseorang tu minum air, hendaklah dia berhenti untuk bernafas sebanyak 3 kali. Wala yatanaffasu fil ina, dan Nabi larang kita menghembuskan nafas kita di saat ketika kita sedang meminum air. Contoh kalau kita pakai satu cawan, kita sedang minum air, jadi kita teguk air, jangan kita minum air sambil kita bernafas. Yang menyebabkan kita hembuskan nafas kita itu, ataupun kita hembuskan karbon monoksida tu ke dalam bekas air yang sedang kita minum. Ya, jangan buat begitu. Ya, sebaliknya kita minum teguk, kita berhenti sekejap, kita bernafas, kemudian kita minum balik, kemudian kita berhenti sekejap, kita bernafas. Begitu adalah gambaran yang sepatutnya. Ya, kerana siapa yang minum air dengan satu tegukan sekaligus, maka Nabi mengumpamakan ia adalah cara minum seekor unta. Ya, cara minum seekor unta. Baik. Okay, kat sini kita nak kembali balik kepada pengajaran yang boleh kita ambil di sini. Maknanya pada ayat yang ke-55 ni, Allah menyamakan ahli neraka ini dengan unta yang sakit adalah untuk menggambarkan gambaran kehausan mereka. Dan nak menggambarkan bagaimana kenapa mereka tidak dapat menghilangkan dahaga di saat minum air tadi. Sebab Allah samakan mereka macam unta yang minum. Sebab unta yang sakit mulut tu bila dia minum, air tu yang masuk dalam rongga mulutnya tak sebanyak, kerana banyak juga air yang keluar daripada sisi mulut mereka. So dekat sini Allah Ta'ala nak memberikan gambaran kepada kita seksaan yang Allah timpakan kepada ahli neraka selain daripada minuman air panas yang membunuh itu, yang membakar itu, iaitu seksaan kehausan yang amat-amat dahsyat. Maknanya kat sini gambaran kenapa Allah samakan dia seperti seekor unta adalah untuk memberikan gambaran seksaan ke atas ahli neraka ini. Antaranya mereka sentiasa diseksa oleh Allah dengan kedahagaan dan kehausan yang berlipat-lipat ganda. Ya, sehingga kan oleh kerana mereka dalam neraka tu panas, tak ada kesejukan, ada seksaan yang sejuk, tetapi Allah menyeksa mereka untuk seksaan panas ni, Allah seksa mereka dengan seksaan yang panas, sehingga kan mereka benar-benar sangat-sangat kehausan dan mereka merasa sakit pada rongga mulut mereka kerana akibat daripada kehausan yang melampau-lampau itu, ya, yang juga menyakitkan mereka. Akhirnya bila mereka meminta air daripada air yang mendidih, bila air itu diminum oleh mereka, maka Allah masih kekalkan kedahagaan dan kehausan mereka. Bahkan air yang mereka minum tu juga bukan menyeksa rongga dalaman mereka, tetapi juga menyeksa luaran badan mereka kerana air itu tertumpah, ya, tertumpah dan tidak semuanya masuk ke dalam rongga mulut mereka, sebahagiannya menimpa ke atas badan mereka dan wajah dan mulut mereka. Ya, ini adalah satu penyiksaan yang amat keras, yang amat dahsyat, yang Allah Subhanahu Wa Taala seksa kepada golongan ahli golongan ashabus shimal. Ya. Okey, baik. Kemudian kita lanjutkan pada ayat seterusnya, ayat 56. Allah Ta'ala sebut, hadza nuzuluhum yaumaddin. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, demikianlah azab-azab yang telah Allah Ta'ala sediakan untuk mereka pada hari kiamat. Nuzul, ya, Allah sebut perkataan nuzul. Maka dekat sini perkataan nuzul ni
dia memberi kepada beberapa gambaran. Yang pertama, nuzul itu adalah memberi kepada gambaran kepada hidangan ataupun lauk pauk. Hidangan ataupun maknanya lauk pauk. Itu juga memberi kepada maksud nuzul. Seperti mana disebut fanuzulun min hamim. Lalu mereka juga diberikan beberapa hidangan daripada sesuatu yang panas dan juga yang menyeksa mereka. Tetapi dalam masa yang sama, nuzul juga selain daripada maknanya lauk pauk, makanan dan minuman, nuzul juga diberikan makna dengan maksud iaitu tempat tinggal. Alhamdulillah. Tempat tinggal, ya. Contohnya, Allah sebut dalam Quran, innal ladzina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allah kata ada orang beriman dan beramal saleh, maka kami sediakan bagi mereka syurga Firdaus itu sebagai nuzula. Nuzula tu maknanya tempat tinggal lah. Ya. So yang kedua, nuzul itu juga memberi maksud kepada tempat tinggal ataupun tempat kediaman, ya, tempat tidur, tempat pembaringan, tempat penginapan, ya. Itu juga dipanggil sebagai nuzul dalam bahasa Arab. Yang ketiga, nuzul juga disebut dengan maksud dan mafhumnya itu adalah merujuk kepada penyediaan. Ya, penyediaan ni maknanya penyediaan dari sudut balasan azab ataupun ganjaran. Salah satulah kalau dia merujuk kepada makna azab, maknanya penyediaan azab. Kalau dia merujuk kepada kebaikan, maknanya dia merujuk kepada penyediaan kebaikan. Ya, jadi ada 3 maksud dekat sini. Jadi kata Allah, hadza nuzuluhum yaumaddin. Ayat ini merujuk kepada maksud Allah Ta'ala telah menyediakan kepada ahli neraka itu 3 perkara lah. Ya, ada 3 perkara yang Allah sediakan untuk mereka. Yang pertama, Allah sediakan untuk mereka tempat tinggal di dalam neraka. Neraka itu sendiri tempat tinggal mereka, dan dalam neraka itu Allah khususkan lagi ada tempat tinggal tertentu untuk mereka di dalam neraka tersebut. Ya, ada tempat tinggal tertentu untuk mereka di dalam neraka tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud nuzul itu juga merujuk kepada makna rezeki. Ya, merujuk kepada maksud lauk pauk, makanan, hidangan, minuman mereka di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam neraka itu juga Allah Ta'ala sediakan untuk mereka iaitu hidangan, makanan, minuman di dalam api neraka Allah yang menyeksa mereka selain daripada tempat tinggal, tempat baring daripada azab-azab yang Allah sediakan. Dan yang ketiga, nuzul itu juga memberi maksud kepada penyediaan azab demi azab yang berlipat ganda. Jadi itu juga Allah Ta'ala sediakan untuk mereka di hari akhirat kelak. Jadi kat sini ayat ini memberikan pengajaran kepada kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menetapkan ataupun menyediakan kepada golongan orang-orang yang ingkar tu 3 benda. Ini pengajaran yang kita nak ambil lah. Maknanya pada hari akhirat ada 3 benda yang paling manusia minta untuk dijauhkan daripadanya, dan manusia tidak berharap supaya mereka merasai ketiga-tiga benda ini. Yang pertamanya adalah seburuk-buruk tempat tinggal adalah di dalam neraka Allah. Sebagaimana Allah sebut wabi'sal qarar. Dalam Al-Quran ini Allah sebut wabi'sal mihad. Allah sifatkan neraka itu sebagai bi'sal qarar. Seburuk-buruk tempat tinggal. Seburuk-buruk tempat kembali. Tempat diami. Itu adalah seburuk-buruknya yang Allah Ta'ala
sediakan. Itu yang pertama. Jadi semua manusia kena minta lindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada neraka tu dijadikan sebagai tempat tinggal mereka yang abadi. Ini khas untuk orang kafir lah. Kalau orang beriman, dia tidak kekal lah di dalam neraka itu. Yang kedua, iaitu minta berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada rezeki ataupun makanan-makanan dan minuman dalam neraka. Ya, minta berlindung daripada makanan-makanan dan minuman dalam neraka, kerana ia adalah seburuk-buruk makanan dan minuman. Yang mana Allah sendiri sebut dalam surah Kahfi, Allah kata bi'sas syarab wasa'at murtafaqa. Allah kata itulah makanan, minuman yang paling buruk Allah pernah ciptakan, dan ia adalah sa'at murtafaqa, dan dia sangat buruk akan akibat mereka yang mengecapinya. So maknanya kita minta lindung kepada Allah Ta'ala daripada seburuk-buruk rezeki yang Allah beri adalah rezeki di dalam neraka. Ya? Baik, yang ketiga yang kita minta lindung kepada Allah, manusia semua minta lindung pada Allah adalah merupakan siksaan azab Allah. Nuzul itu juga memberi maksud penyediaan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya manusia juga perlu minta lindung daripada tempat tinggal dalam neraka, hidangan dalam neraka. Yang ketiga adalah siksaan dan semua jenis bentuk azab yang terdapat di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Daripada tiga benda ini dapat kita fahami hubungannya dengan amalan manusia. Yang pertama, manusia kekal dalam neraka adalah kerana kekufuran dan kesyirikannya. Seburuk-buruk tempat tinggal neraka itu adalah bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang musyrik, bagi orang-orang yang murtad. Adapun bagi orang beriman, neraka itu tidak akan menjadi tempat tinggal mereka, tidak akan jadi seburuk-buruk tempat tinggal mereka. Ya, sebab Allah akan keluarkan mereka daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang beriman. Jadi alhamdulillah, selama mana seseorang itu beriman, mengesakan Allah, tidak mensyirikkan Allah, tidak menyekutukan Allah, dia tidak akan berada di seburuk-buruk tempat dalam neraka Allah secara abadi dan kekal. Yang kedua, iaitu bagaimana penting untuk menjauhi daripada perkara-perkara rezeki yang haram. Kerana rezeki yang haram juga salah satu daripada gantian siksaannya di hari akhirat adalah Allah akan membalasi mereka dengan rezeki hidangan di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu menjauhi daripada semua rezeki yang haram, riba, harta anak yatim, penipuan, kezaliman yang diambil dengan secara batil dan sebagainya, perlulah dijauhi supaya ia tidak dibalas sebagai balasan. Walaupun mungkin dia tak kekal dalam neraka, kalau dia tu orang beriman mungkin dia tak kekal neraka, tapi dia tetap kena menikmati hidangan-hidangan di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang ketiga iaitu siksaan. Apa punca kepada siksaan? Siksaan itu adalah kepada mereka yang ingkar, mereka yang berbuat maksiat dan melazimi perbuatan dosa-dosa yang besar tanpa mereka bertaubat dan meninggalkannya. Nah, maka ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana perbuatan dosa-dosa yang besar itu adalah salah satu daripada asbab mereka itu terkena ancaman yang ketiga, yakni pelbagai bentuk azab dan siksaan yang Allah sediakan kepada mereka yang mengingkarinya. Baik. Okay, sekarang kita lanjutkan pada ayat 57. Pada ayat 57, Allah SWT bawakan kepada kita, mengajak kepada manusia supaya manusia bermuhasabah dan manusia merenungkan kembali tentang kekuasaan Allah Ta'ala
kudrat Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia itu supaya manusia itu menjadi hamba Allah yang bersyukur. Baik, apa kata Allah pada ayat 57? Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kamilah yang menciptakan kamu, ya, daripada awal penciptaan. Maknanya sebelum kamu wujud, sebelum Nabi Adam ni ada, Allah lah, kamilah yang menciptakan Nabi Adam itu daripada tanah. Kemudian kata Allah, kami jugalah yang menciptakan manusia yang datang daripada air mani Nabi Adam alaihissalam, sehinggalah mereka beranak-anak pinak. Maka kata Allah, falaula tusaddiqun, kenapa kamu tidak membenarkan, tidak mempercayai bahawasanya kami yang menciptakan kamu? Maka demikian juga, kenapa kamu tak mempercayai kami bahawasanya kami jugalah yang akan menciptakan kamu semula pada hari akhirat. Sebagaimana kamilah yang menciptakan kamu di dunia, sebelum kamu dihidupkan, sebelum Nabi Adam dihidupkan, kami yang ciptakan, maka kami jugalah yang akan menciptakan kamu pada hari akhirat. Setelah mana kamu dimatikan, kami akan menciptakan kamu semula. Baik. Maka daripada ayat yang ke 57 ini, Allah Subhanahu Wa Taala, okey, sebelum saya nak pergi pada tadabbur ayat 57, saya nak sebut, mungkin ada yang bertanya, kenapa selalu Allah guna perkataan kami, kami, kami? Kenapa Allah Taala sebut saya, aku, kan? Sebenarnya tak juga. Ada dalam ayat Quran yang Allah sebut perkataan aku. Ada baunya aku yang telah menjadikan, aku yang telah menciptakan. Ada. Tapi ada juga ayat yang Allah sebut tentang kami. Baik. Okay, sebelum tu saya nak sebutkan. Bila Allah Ta'ala sebut tentang kami, bukan bererti bahawasanya Tuhan tu banyak. Bukan juga bererti maksudnya masa nak cipta manusia ni Allah minta tolong dengan malaikat ke dengan orang lain yang menyebabkan kena guna istilah kami. Itu tidak. Tetapi ini dia berkait dengan gaya bahasa Arab atau kita panggil balaghah. Balaghah ni macam mana saya nak sebut? Tata bahasa lah, ya. Kesenian tata bahasa Arab ni dari sudut penggunaan bahasa dia, uslub dia tu menunjukkan orang Arab ni kalau dia mengguna perkataan kami, dia merujuk pada 3 benda. Ini kena faham dulu, ya, sebelum saya pergi kepada pengajaran. 3 benda. Yang pertama, bila gaya bahasa Arab dia menyebut tentang kami, dia sedang berbicara tentang kerajaan dia. Dia nak bagi tahu dia memiliki satu kerajaan yang sangat kuat, satu kerajaan yang sangat besar, satu orang kata apa, kerajaan yang begitu hebat dan gah lah. Ya, sama ada dia sama ada orang Arab ni kalau contoh dia nak cerita pasal company dia ke, syarikat dia ke, kuasa dia ke, dia nak cerita pasal kerajaan dia ke, maka dia akan mengguna perkataan kami, ya, untuk menggambarkan stabil, strongnya dia punya kekuatan dan kerajaan itu. Yang kedua, mereka akan menggunakan perkataan kami, walaupun dia bercakap, yang cakap tu seorang, tapi dia akan guna perkataan kami juga. Yang keduanya adalah untuk merujuk kepada sesuatu kemampuan yang dia boleh buat, yang orang lain tak mampu buat. Dia akan guna perkataan kami juga. Contoh kalau seorang tu dia berjaya reka satu benda tu, yang mana dia antara yang berkeupayaan merekanya, orang lain tak mampu untuk merekanya atau menciptanya, ya, tak sehebat dia misalnya, maka dia akan menggunakan perkataan kami juga. Contoh dia tak akan cakap saya telah ciptakan benda ni, setakat ni tak ada orang boleh cipta. Dia tak akan guna saya. Dia kata kami telah menciptakan benda ini. Seolahnya dia nak gambarkan, dalam bahasa Arab ya, nak gambarkan kehebatan dia. Dengan dia seorang diri tu memerlukan kudrat ramai orang kalau nak boleh create benda tu. Ini kalau nak boleh cipta benda tu, seolah perlukan banyak idea orang. Tapi dia hanya bergerak seorang diri. So, sebab itu dia guna perkataan kami. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiganya, mereka akan guna perkataan kami itu juga
adalah untuk melambangkan kepada kekuatan tadi kerajaan, nak melambangkan kekuatan dan kemampuan. Maknanya bila dia dicabar kan, bila orang Arab ni bila dia dicabar, bila dia ditentang, ya, bila dia diajak bertarung, maka dia nak katakan dia kuat, dia akan guna perkataan kami. Contoh kalau dia kata kami seorang saja pun, dia tak kata saya seorang. Dia kata kami seorang saja, nahnu wahdak. Kami seorang saja pun dah boleh menewaskan mereka. Soalnya dia bukan merujuk kami tu ramai. Dia nak kata dia seorang tu pun dia dah boleh menewaskan ramai orang di pihak yang sana. So itulah kepenggunaan gaya bahasa Arab. Mereka menggunakan perkataan kami itu adalah merujuk kepada maksud-maksud yang tertentu, ya, melambangkan gambaran-gambaran yang tertentu. Okey, baik. Okay, kita balik-baliklah. Balik-balik kepada pengajaran kita untuk ayat 57 ini. Baik. So, pada ayat 57 ini, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada manusia untuk manusia merenungkan sifat dan bagaimana Allah Ta'ala menciptakan mereka, asal-usul mereka dan bagaimana Allah Ta'ala menciptakan mereka. Jadi ayat ini Allah mengajak manusia supaya mereka memiliki sifat perhambaan. Sifat perhambaan. Bagaimana nak menanam jiwa dan sifat perhambaan di dalam diri manusia itu? Iaitu dengan cara Allah Ta'ala suruh manusia melihat asal-usul kejadian ciptaan mereka. Dan Allah suruh mereka mempelajari dan memerhatikan bagaimana proses Allah menciptakan mereka. Ayat yang cerita pasal ni sangat banyak dalam Quran. Allah suruh kita tengok asal kejadian kita, tu satu. Nombor dua, Allah suruh kita tengok bagaimana proses kejadian kita itu berlaku. Dua benda ni. Jadi oleh kerana itu, pengajaran di sini menunjukkan kalau untuk menjadikan seseorang itu menjiwai atau memiliki sifat ubudiyah. Ayat ini mengajak kepada sifat ubudiyah, iaitu perhambaan. Iaitu sifat perhambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan seseorang itu merenungkan dua perkara. Yang pertama, ia melihat asal-usul penciptaan dan kejadian mereka. Iaitu bagaimana Allah seringkali sebut banyak tempat dalam Quran manusia ini berasal daripada tanah, min tin, min turab, min hama'im masnun, min salsalin, macam-macam lah Allah sebut. Min turab, daripada debu tanah, min tin, daripada tanah liat, min salsal, daripada tanah yang dibakar. Lagi apa? Allah sebut apa tu? Min hama'im masnun, daripada tanah yang bercampur air yang telah dibakar. Jadi Allah sebut semuanya kembali kepada tanah. Ya. Kenapa Allah sebut tentang, kenapa Allah suruh manusia fikir balik asal-usul kejadian mereka daripada tanah? Kerana kita semua maklum bahawasanya tanah ini adalah tempat yang berada di bawah. Ya. Tanah tu tempat yang berada di permukaan bawah. Tak ada kita nampak tanah ni dekat atas kepala kita ni, tak ada. Ya. Tanah semua adalah menjadi tempat dipijak, tempat berjalan di atasnya. Ya, itu adalah sifat tanah. Ya, mana tanah ni menggambarkan kepada rendah lah. Rendah, bawah, hina. Itu gambaran dia. Ya. Jadi Allah Ta'ala ingatkan bila manusia faham yang mereka asal daripada tanah yang menjadi tempat dipijak, tempat yang rendah, tempat di bawah. Jadi bagaimana mereka boleh menjadi manusia yang mulia di atas muka bumi ini? Sudah pasti ada yang memuliakannya atau yang menjadikan dia sebagai makhluk yang mulia, ya, yang memiliki sifat kemuliaan berbanding makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain, yang dalam istilah moden ni kita panggil nilai kemanusiaan. Ya, sifat manusiawi itu mengangkat kedudukan manusia
Allah lebih tinggi berbanding hayawan dan sebagainya. Ya, baik. Itu yang pertama Allah suruh kita lihat. Yang keduanya, Allah Ta'ala juga suruh manusia itu melihat bagaimana proses Allah Ta'ala menciptakan mereka. Iaitu daripada tanah, kemudian bertukar daripada air mani lelaki dan perempuan, kemudian daripada alaqah, segumpal darah, kemudian daripada mudghah, seketul daging, kemudian daripada bertukar kepada tulang, kemudian bertukar pada otot dan sebagainya, sampailah telah pun sempurna kejadian sebagai makhluk Allah yang Allah sebut khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Takwim ni apa? Daripada perkataan qawwama. Qawwama ni dalam bahasa Arab memberi maksud kepada sesuatu yang ditinggikan, sesuatu yang dimuliakan. Ya, sebab qawwama pada ciptaan manusia ni terbahagi pada 3. Satu, iaitu kemuliaan manusia itu dari sudut susun atur rupa paras dan fizikal mereka itu. Maknanya kepala Allah letak ke atas. Kalau binatang kan kepala dia kan sebaris dengan punggung dia. Allah cipta banyak binatang, kepala dia satu baris dengan punggung dia. Macam keadaan kita rukuk tu. Ya. Tapi manusia, Allah jadikan kepalanya di atas. Ya. Punggungnya dan kakinya di bawah. Kemudian Allah Ta'ala susun rupa paras dia, Allah cantikkan wajah dia. Ya, Allah Ta'ala, walaupun kita tahu ada binatang yang kepalanya di atas, yang kita tak nafikan, tetapi dari susun atau rupa paras tu, manusia yang paling sempurna dan manusia yang paling indah dan yang paling cantik sekali. Ya. Baik, satu, kemuliaan dari sudut susunan rupa paras dan kejadian. Yang kedua, bila manusia tengok proses kejadian yang Allah beri kepada mereka, mereka dapat memahami yang kedua selain daripada kemuliaan bentuk rupa paras mereka, adalah Allah memberi kemuliaan kepada mereka yang tidak ada pada makhluk yang lain, iaitu kemuliaan akal. Ya, bila Allah sebut ahsani taqwim, yang menyebabkan mereka menjadi mulia itu, menyebabkan mereka ada nilai yang value yang lebih daripada makhluk lain, kerana Allah berikan pada mereka akal. Kerana akal tu adalah sebaik-baik anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, kerana bila manusia renungkan proses Allah ciptakan mereka daripada air mani apa semua, sampailah bila nak lengkap kejadian manusia tu, ada 3 kemuliaan yang Allah beri kepada manusia. Ini siapa baca Quran, dia tadabbur Quran, selalu Allah never missing lah. Allah tak pernah tinggal 3 benda ni yang Allah sebut yang menyebabkan manusia mendapat kemuliaan itu. Ya, bila dah bertukar daripada daging sampai jadi otot apa semua, dah jadi badan semua, Allah bagi 3 benda ni. Apa dia Allah kata dalam Quran? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kata Allah, lepas kami dah lengkapkan tubuh badannya, kami bagi dia penglihatan. Kami beri kepadanya pendengaran. Dan yang terakhir, kami beri kepadanya wal afidah, iaitu kami berikan kepadanya akal fikiran. Kami beri kepadanya adalah akal fikiran. Maknanya 3 benda lah. Penglihatan, pendengaran dan akal fikiran. Jadi 3 benda ni lah yang meletakkan manusia itu menjadi mulia. Kerana 3 benda ni menjadi alat hidayah. Alat untuk manusia boleh mendapat hidayah. Melalui penglihatan, dia tengok kehebatan Allah, pendengaran, apa yang didengar daripada yang disampaikan oleh para rasul. Dan kemudian akal dia untuk dia memahami dan dia mengimani atas apa yang telah pun ia lihat dan apa yang telah ia dengar. Baik, yang ketiga, bila Allah suruh kita lihat asal-usul kejadian kita, nak tanamkan sifat ubudiyah, sifat perhambaan dalam diri kita, supaya kita dapat mensyukuri nikmat sebaik-baik kejadian ciptaan. Kedua, mensyukuri di atas
nikmat kerana Allah memberikan kita hidayah. Ya, melalui akal tadi tu, akal, penglihatan dan pendengaran. Ya, dengan tanpa hidayah, manusia tidak akan dapat mencapai sifat perhambaan. Ya, dengan hidayah Allah lah baru manusia dapat mengenal dan memahami erti nilai perhambaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang ketiga. Yang ketiga adalah bila manusia melihat proses kejadiannya, maka manusia akan dapat mengetahui kemuliaan yang ketiga yang Allah beri kepada manusia itu adalah kemuliaan ilmu dan amal yang saleh. Ataupun kemuliaan ilmu dan peribadi yang saleh. Jadi, bila adanya hidayah Allah Ta'ala dengan kesempurnaan rupa paras ditambahi dengan nikmat hidayah, maka manusia akan, dengan hidayah tadi Allah akan beri kepada manusia kefahaman ilmu dan Allah akan beri kepada manusia kemuliaan amal soleh melalui peribadinya yang baik. Jadi bila ada tiga benda ini lengkap dalam kehidupan manusia, maka manusia itu akan menjadi manusia yang beriman, manusia yang bertakwa, manusia yang taat, dan juga manusia yang memperhambakan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Jadi cara nak kembalikan manusia pada tiga asas tadi, iman, takwa dan juga hamba yang taat pada Allah, maka hendaklah mereka itu merenungkan asal kejadian mereka, macam mana Allah hidupkan mereka, macam mana Allah muliakan mereka, macam mana Allah Ta'ala berikan rezeki pada mereka, ya, sehinggalah mereka menjadi sebaik-baik manusia atau sebaik-baik kejadian. Baik. Kemudian kita pergi kepada ayat 58. Ya, Allah Ta'ala sebut, afara'aitum ma tumnun. Allah kata, tidakkah kamu memerhatikan air mani yang kamu pancarkan itu? Ya. Ini sekali lagi Allah Ta'ala mengajak supaya manusia memikirkan selain daripada asal mereka daripada tanah, kemudian Allah menukarkan mereka yang asal daripada tanah itu bertukar menjadi asal daripada air mani. Ya. Nabi Adam asal daripada tanah. Patutnya kalau Allah nak ciptakan kita juga, Allah suruh Nabi Adam ambil tanah, lepas tu Allah ciptakanlah daripada tanah tu keluarlah anak Nabi Adam. Ya? Tapi tak, Allah tukarkan proses kejadian manusia tu yang asal daripada tanah Nabi Adam saja. Kemudian selepas daripada Nabi Adam AS, anak cucu cicit Nabi Adam sampai ke kita ni, Allah tukarkan penciptaan dan kejadiannya daripada air mani. Air mani. Baik. Kenapa? Apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan dekat sini? Ya, iaitu Allah Ta'ala nak menyatakan yang pertama pengajarannya, Allah Ta'ala berkuasa menciptakan manusia daripada apapun. Sama ada Allah berkuasa nak ciptakan kita daripada air ke, daripada tanah ke, daripada apa saja ke Allah boleh buat. Sama ada daripada pokok pun Allah boleh ciptakan kita balik. Tapi Allah tak buatlah macam tu. Sebaliknya Allah Ta'ala menjadikan, tapi poin dia nak kata Allah boleh ciptakan manusia daripada apa pun. Hatta kalau tak ada pun bahan manusia itu pun, still Allah masih boleh ciptakan kita balik. Kerana ia nak menggambarkan kekuasaan, kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, bagaimana Allah Ta'ala itu boleh menciptakan apa sahaja, sama ada perlukan permulaan, macam tanah tadi permulaan, ataupun tak perlukan permulaan pun Allah boleh kembali menciptakan manusia. Kerana Allah dah buktikan Nabi Adam daripada tanah, kemudian Allah ciptakan manusia yang sama macam Nabi Adam, rupa yang sama, tapi bukan daripada tanah, daripada air mani. Maksudnya Allah boleh tukarkan kejadian mereka. Ya, Allah boleh tukarkan kejadian mereka. Demikian juga Allah Ta'ala bertanya kepada manusia, kalau kamu tengok air mani tu boleh terbentuk manusia, mengapa kamu tidak beriman? Allah juga boleh hidupkan kamu balik pada hari akhirat. Walaupun dah tak ada air mani masa tu, sebab semua manusia mati. Kita ni, manusia tu hidup
hidup kerana ada mak ayah dia. Mani pada mak ayah dia. Tapi kalau dah subuh mati, Allah nak ambil air mani dua-duanya kan. Berarti itu tak payah fikir. Kerana nak katakan Allah berkuasa menciptakan manusia daripada apa-apa sahaja. Sama ada perlukan asas permulaan bahannya ataupun tak perlukan asas bahan permulaannya. Allah tetap berkuasa untuk menciptakan mereka dan mengembalikan mereka semula pada hari kiamat. Sebab kita ingat surah Waqiah ni masih tengah bercerita tentang gambaran kiamat. Maka ayat-ayat ni banyak berhubung dengan hari kiamat juga. Dia punya konteks tu dia berkait dengan hari kiamat juga. So pengajaran pertama nak mengatakan Allah berkuasa menciptakan manusia daripada apa saja yang dia kendaki. Sebagaimana dia berkuasa untuk mengembalikan manusia pada hari akhirat kembali walaupun tanpa air mani ataupun sebarang tanah yang Allah ciptakan. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua yang menarik, kenapa Allah Ta'ala sebut tentang air mani dekat sini? Afra'aitum ma tumnun, kata Allah. Kemudian ayat 59 Allah kata, antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Allah kata, apakah air mani itu kamu yang cipta? Atau kami yang cipta? Ataupun ada yang menafsirkan maksudnya, apakah daripada air mani itu kamu yang membentukkan daripada mani bertukar jadi manusia atau kami yang membentukkan daripada air mani menjadi manusia? So ada dua pertanyaan Allah kat sini. Satu, air mani itu siapa buat? Kita buat ke? Atau Allah buat? Kalau ikutkan badan ni badan kita. Air mani itu air mani kita. Tapi apakah kita yang buat air mani itu? Tak. Kita tak pernah buat pun. Benda tu berlaku dalam batang tubuh kita ni, dia berjalan di atas perintah Allah. Ya. Yang keduanya Allah kata, kalaulah air mani itu dah keluar pun, masuk dalam rahim isteri kamu, air mani itu, dengan air mani isteri kamu tu bercampur, nutfatin amsyad, apakah lepas tu dia terbentuk jadi manusia, isteri kamu yang buat dia, supaya dia jadi manusia, bayi, atau kami yang buatnya, kata Allah. Atau kami yang buatnya. Ada yang menafsirkan takhluqunahu tu merujuk kepada Tuhan berhala. Mereka, apakah Tuhan berhala kamu yang cipta manusia tu? Atau kami yang menciptakannya? Ya. So ada beberapa tafsiran lah. Baik. Okey, itu di segi tafsiran lah untuk kita bagi faham konteks ayat. Okey, sekarang ni apa pengajaran yang Allah Ta'ala nak sampaikan? Kenapa Allah sebut tentang air mani? Dan kemudian Allah Ta'ala suruh kita berfikir daripada air mani itu macam mana boleh jadi manusia? Ya. Di sini ada beberapa perkara lah. Pertama, Allah nak suruh kita mengkaji tentang penciptaan manusia tu. Daripada air mani tu mengandungi kromosom. Kromosom tu ada XX, ada XY dan macam-macam lah. Itu Allah nak suruh kita kaji lah. Daripada situ boleh terbentuk proses sel dan sebagainya sehinggalah menjadi manusia sama ada lelaki ataupun menjadi perempuan. Tapi bukan di sudut tu pengajaran yang Allah Ta'ala nak bagi mesej kepada kita. Sebaliknya Allah Ta'ala menyuruh kita memikirkan tentang air mani itu adalah apa dia? Iaitu Allah Ta'ala nak menyatakan kehidupan kamu wahai manusia, kehidupan kita sendiri, batang tubuh kita sendiri ni. Kan tadi Allah kata, kita kena ingat ciptaan asal-usul kita, kita akan kenal Allah. Nombor dua, Allah suruh kita berfikir tentang apa? Kehidupan batang tubuh kita sendiri ini, apakah kita empunyanya, yang kita ciptakannya, ataupun Tuhan yang ciptakannya, atau Tuhan yang aturkannya. Sebab tu Allah kaitkan dengan air mani. Sebab air mani ni bukan kita yang produskan dia, tapi sistem badan kita yang menghasilkan benda itu. Tapi siapa yang menggerakkan sistem itu? Sistem kitaran darah dalam badan kita, jantung kita berdegup dalam 1 minit beberapa kali, sistem pengaliran darah, semua benda ni yang bergerak dalam badan kita saat ini, semuanya adalah di dalam pentadbiran dan di dalam penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mesej pengajaran yang Allah nak sampai. Apa dia pengajaran dia? Allah nak suruh kita, kalau tadi melihat daripada proses kejadian kita, yang kedua Allah Ta'ala nak suruh kita
mengenal Allah melalui kejadian diri kita sendiri. Sebagaimana Allah kata dalam Al-Quran yang lain, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam surah At-Tur Allah kata, pada diri kamu sendiri wahai manusia. Diri kamu. Macam mana saraf kamu, macam mana urat kamu, macam mana otot kamu, macam mana jantung kamu berdegup, buah pinggang kamu, pernafasan kamu, paru-paru kamu, macam mana dia bergerak berdasarkan sistem tu. Berapa kadar oksigen dia masuk, macam mana dia tolak balik. Sistem dalam badan kamu tu siapa buat? Itu Allah kata, wafi anfusikum, pada diri kamu tu. Afala tubsirun, tidakkah kamu memikirkan kenapa kamu perlu bongkar? Kenapa kamu perlu angkuh? Sedangkan satu, kamu sendiri itu bukan kamu cipta. Dan bila Allah dah cipta kamu, kamu sendiri pun tidak mengawal diri kamu. Sistem dalam badan kamu ni pun bukan kamu yang kawal. Aku yang kawal, kata Allah. Aku yang mentadbirnya. Aku yang menguruskannya. Ya. Pernafasan kita, peredaran darah kita, yang gerakkan semua oksigen pergi ke otak apa semua ni, semua di bawah kawalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kat sini Allah Taala nak menyuruh kepada manusia tadi nak menanamkan sifat perhambaan. Yang kedua ni adalah untuk menanamkan dalam jiwa manusia iaitu sifat supaya mereka merendah diri dan tunduk kepada Allah, kerana jasad mereka itu sendiri pun tidak mereka yang mengurus dan mentadbirkannya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu nanti kita akan tengok ayat sesudahnya, ayat 60 nanti. Allah kata bukan sistem batang tubuh badan itu saja kami yang uruskan, tetapi ada lagi benda-benda yang lain yang juga kami telah pun tetapkan dalam kehidupan kamu. Baik, wallahu ta'ala alam. Sekadar itu kita pada petang ini, insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.